Okey, seterusnya kita lihat yang ini contoh cikgu boleh baca sendiri. Saya sediakan ayat-ayat contoh supaya cikgu boleh gunakan dalam ayat nanti. Minta murid bina ayat, kemudian cikgu juga boleh kaji dan juga kongsikan ayat kepada mereka, ayat contoh ini ya. Next, dua kata adjektif yang maknanya berlawanan. Contoh, tua muda, baik buruk, kecil besar, hitam putih, pahit manis, miskin kaya, siang malam, tinggi rendah. Ini pun kadang-kadang murid kita buat salah, dia letak tanda apa? Tanda sempang juga. Kerana dia nampak ada dua kata adjektif, maka letak tanda sempang. Kelemahan beginilah yang perlu kita atasi ya. Kalau kita beritahu, murid-murid, kenapa perkataan seperti tua muda tak perlu ada tanda sempang? Kenapa kecil besar tak perlu tanda sempang? Kerana kedua-duanya ada makna sendiri yang boleh berdiri sendiri sebagai kata adjektif dan hadir sebagai frasa adjektif yang mempunyai makna berlawanan. Okey, kemudian kita lihat deretan kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan atas sebab rima. Okay, contoh, kaya raya. Okey, hitam legam, lemah gemalai, gemuk gedempul, sunyi sepi, tinggi lampai, hingar bingar, kering kontang. Nampak? Okey, kenapa kaya raya diberikan tanda sempang tetapi hitam legam tidak diberikan tanda sempang? Kerana hitam dan legam ada makna sendiri. Tetapi kaya raya, kaya itu ada makna yang berlainan. Kerana kaya ada bermaksud, raya bermaksud besar, raya juga di sini bermaksud mewah. Okey, contohnya hari perayaan. So hari kaya raya, maka perlu ada tanda sempang. Ada yang ada kekecualiannya, ada yang tidak ada kekecualiannya. Maka kita haruslah berhati-hati. Okey ya. Kemudian kita lihat kata adjektif dengan kata nama pula. Terbentuk daripada dua, iaitu unsur yang keserupaan dan juga unsur kiasan. Inilah yang membentuk simpulan bahasa. Okey, inilah yang membentuk simpulan bahasa dalam bahasa Melayu. Contohnya yang membentuk unsur keserupaan, okey, seperti biru laut, biru macam laut. Bujur telur, bujur seperti telur. Hijau daun, hijau macam daun. Kuning langsat, kuning macam buah langsat. Betul? Pucat lesi, pahit ceria peria, manis buah, muda remaja. Kalau murid kita gunakan frasa ini dalam karangan, kita boleh masukkan kategori itu sebagai kategori yang perkataan kosakata yang cemerlang, yang hebat. Betul? So itu cara kita meningkatkan aras bahasa mereka. Contohnya, murid-murid, daripada kamu menulis perkataan memakai uniform berwarna biru, tambah lagi perkataan laut di belakang. Berikan satu unsur keserupaannya supaya kuasa kata itu menyebabkan kualiti murid ataupun kualiti karangan murid kita terus meningkat. Okey, baca contohnya nanti ya. Baik, frasa adjektif yang membawa masuk kiasan seperti tua bangka, besar kepala, ringan tulang, banyak mulut, buta huruf, terang hati, rabun ayam, panjang tangan, semua inilah membawa maksud kiasan. Okey, kenapa? Sebab orang dulu-dulu mengkiaskan sesuatu yang dilihat menggunakan panca indera. Okey, menggunakan apa deria, apa saja deria dan ada pada panca indera mereka dan juga sifat-sifat yang ada pada manusia. Maka biasanya kiasan ini menceritakan sifat dan juga keadaan manusia. Okey, itu sebabnya kita gunakan maksud kiasan. Okey, unsur penguat dalam kata adjektif ada 3 sahaja. Okey, unsur penguat dalam kata adjektif ada 3 sahaja, tapi murid kita selalu anggap ada 1 sahaja. Ini kelemahannya. Okey, kata penguat boleh hadir di hadapan, boleh hadir di belakang, boleh juga bebas di depan dan di belakang. Okey ya. So kita lihat di sini yang mana yang boleh hadir di depan adalah seperti lebih, paling, terlalu, cukup, agak, kurang, okey, makin dan sebagainya. Okey, ini antara ayat contoh yang boleh cikgu gunakan nanti. Kemudian yang boleh hadir di belakang seperti sekali, benar, nian, bentuk, okey, betul, nian dan sebagainya. Okey, apabila cikgu masuk, cikgu mute dia supaya tidak mengganggu orang lain ya. Baik, kemudian kita kata penguat belakang ini yang selalu salah tulis oleh pelajar. Kalau kata penguat depan masih okey lagi, murid masih boleh jawab. Tetapi kalau kata penguat belakang, dia selalu salah. Satu lagi contohnya ialah nian. Okey, saya nak ubah ataupun pemikiran guru ya berkaitan dengan nian ini. Kebanyakan guru hanya menggunakan nian
Untuk apa? Hanya menggunakan nian untuk indah saja, untuk pemandangan saja. Ingat, nian sama fungsi dengan kata penguat belakang yang lain seperti betul, seperti sekali dan sebagainya. Contoh saya tulis rajin nian, tak ada masalah. Okey, contohnya gigih nian, tak ada masalah. Cantik nian, indah nian, masin nian, keras nian, tak ada masalah. Okey, so nian boleh digunakan sebagai kata adjektif, kata penguat belakang. Oleh sebab itu, cikgu juga harus memberitahu murid bahawa nian sebenarnya lah kata penguat, bukan sahaja terhad pada pemandangan, juga boleh digunakan untuk semua kata adjektif yang lain. Okey, asalkan kedudukannya sesuai. Okey, next, terusnya kita lihat dalam penguat bebas. Murid kita harus tahu penguat bebas ada berapa? Ada 3 sahaja. Penguat bebas ada 3 sahaja, iaitu amat, sangat dan sungguh. Contohnya, sungguh terang, terang sungguh. Sungguh cergas, cergas sungguh. Amat tajam, tajam amat. Amat tohor, tohor amat. Amat tegang, tegang amat. Amat sangat garau, garau sangat. Sangat rapuh, rapuh sangat. Sangat cekal, cekal sangat. Okey, setakat ini tak ada masalah kan? Cikgu boleh gunakan ini dalam pengajaran nanti, minta murid-murid kita bina ayat. Contoh, cahaya bulan malam ini sungguh terang. Cahaya bulan malam ini terang sungguh. Kedua-duanya membentuk pola FN dengan FA. Okey? Alright, kemudian kita lihat kata bantu dalam kata adjektif. Yang ini yang perlu dikuasai oleh guru. Kebanyakan guru tak dapat menguasai kata bantu dalam frasa adjektif. Contohnya, kata bantu seperti belum, masih, sudah, harus, mesti, telah, itu semua boleh digunakan untuk menerima kata adjektif. Ya. Apabila kata bantu diikuti kata adjektif, maka membentuk frasa adjektif. Jika kata bantu diikuti kata kerja, barulah dianggap sebagai frasa kerja. Okey ya. Baik, kita lihat di sini. Meja di bilik mesyuarat jabatan ini mesti bujur dan besar. Bermakna dia wajib bujur dan besar. Barulah boleh duduk ramai-ramai. Okey ya. Kemudian kita lihat kedudukan frasa adjektif dalam ayat. Frasa adjektif boleh hadir sebagai subjek, boleh hadir sebagai selepas kata kerja sebagai keterangan. Frasa adjektif juga boleh hadir selepas kata frasa nama sebagai penerang. Contohnya, yang hadir selepas subjek adalah seperti berikut ya. Yang hadir sebagai predikat juga boleh ada. Okey, sangat besar, paling rajin, sunyi sepi, merah jambu, perkasa betul, terlalu muda, sungguh gembira, lengkap sekali. Mari kita lihat apa yang berlaku selepas kata adjektif itu hadir sebagai subjeknya. Okey, mari kita lihat soalannya berkaitan dengan Dewan sekolah kami yang baru dibina itu sangat besar, kata Ahmad. Okey, kalau dalam dialog, jika dalam dialog berlaku, hanya bahagian dalam dialog sahaja yang dianggap sebagai pola ayat. Kata Ahmad itu tidak perlu dianggap sebagai pola ayat. Ingat ya, kalau ayat itu hadir dalam bentuk dialog, maka bahagian dalam dialog itu sahaja dianggap sebagai ayat inti, yang di luar dialog itu tidak perlu diuji sebagai pola ayat ya. Maka Dewan sekolah kami yang baru dibina itu subjek, sangat besar predikat. Buah dokong dari dusun kami masih terlalu muda. Pelajar itu paling rajin berbanding dengan pelajar lain di dalam kelasnya. Keluarga yang lama tidak bertemu dengan anaknya itu sungguh gembira apabila dia selamat pulang. Perpustakaan di bandar tersebut lengkap sekali. Anggota pasukan tentera laut darat Malaysia perkasa betul. Warna kereta baharu kakak merah jambu, bukannya merah pulasan. Okey, lorong gelap ini sunyi sepi sejak lampu jalan rosak. Ini sepatutnya huruf kecil, nanti saya betulkan ya. Okey, ingat boleh hadir sebagai predikat ya. Kan ingat frasa adjektif boleh hadir sebagai predikat membentuk pola FN dan FA. Kemudian frasa adjektif juga boleh hadir sebagai keterangan. Tetapi keterangan inilah yang menyebabkan murid kita tulis sebagai frasa adjektif FN FA pula. Okey, contohnya, anak yatim itu hidup amat mewah di rumah orang kaya tersebut. Perkataan hidup ni ada yang anggap sebagai kata adjektif, sebenarnya ialah kata kerja. Ingat, tak boleh tulis amat hidup, terhidup, paling hidup, tak boleh. Betul? Kalau kita kata akan hidup, sudah hidup, pasti hidup, maka itu cara kita menguji frasa kerja ya, menguji frasa kerja. Maka hidup di sini ialah kata
kerja. Kita boleh menguji murid dengan soalan aras tinggi seperti ini untuk menguji pola ayat. Ayat ini semuanya berunsur, ayat semua ini berunsur FN, FK. Tetapi murid-murid kita selalu tulis sebagai FN, FA. Husna bercakap agak perlahan kepada Haji Jainul, guru Al-Qurannya. Luqman berlari sangat pantas dalam pertandingan lari pecut 100 meter. Kapal angkasa itu meluncur sungguh tinggi di angkasa. Penceramah itu bercakap kuat benar sepanjang syarahannya. Okey, keretanya menyusur perlahan sangat semasa menuruni bukit di Bukit Fraser. Kawan-kawannya datang kerap sungguh untuk menelaah pelajaran dengannya. Tasik di belakang rumah itu kelihatan tenang sekali. Nampak perkataan frasa utamanya sebagai frasa kerja, maka polanya ialah FN, FK. Tetapi murid kita, dia nampak FA lebih besar kerana keterangannya lebih jelas. Apabila keterangannya telah overshadow ataupun telah mengambil tempat sebagai frasa kerja itu, maka murid-murid kita terpengaruh untuk tulis FN, FA. Ya. Sebenarnya ini FN, FK sebenarnya. Ayat-ayat di sini semua FN, FK. So kalau cikgu ada apa-apa soalan, cikgu boleh buka mic dan bertanya kepada saya ya. So ingat, hidup dan mati ialah frasa kerja, bukan frasa adjektif. Ingat ya, hidup dan mati ialah frasa kerja, bukan frasa adjektif ya. Banyak yang buat silap seperti ini. Baik, frasa adjektif sebagai penerang kata. Contohnya penutur asing, minyak panas, pangkat tinggi, bintang cerah, berlian tulin, guru baharu, nasi mentah, mi segera. Semua ini ialah penerang kepada kata nama. Biasanya berbentuk dalam bahagian predikat pada bahagian objek tersebut ya. Contohnya kita lihat. Berlian tulin itu dibeli oleh pengantin itu. Okey, guru baharu itu baru saja ditukar ke sekolah ini. Ini dalam bentuk subjek. Kalau predikat, yang dihidang tadi bukannya nasi mentah. Pelajar itu sangat suka akan mi segera. Nampak? So, mi segera ini membentuk apa? Membentuk kata nama yang diikuti unsur adjektif ya. Syed Osman sentiasa termenung kerana memikirkan masa depan anaknya. Ya, betul. Yang ini ialah frasa nama dengan frasa kerja. Kerana sentiasa termenung ialah frasa kerja. Okey ya. Baik, saya lihat seterusnya. Sangat manis. Okey, kita lihat ya unsur frasa kerja seterusnya, unsur frasa adjektif yang menerima unsur keterangan. Contohnya sangat manis pada bahagian pangkalnya, cantik sungguh bak bulan purnama, harus aman demi kesejahteraan rakyatnya, sangat sibuk dengan kegiatan kurikulumnya, lenguh kerana berjalan amat jauh, sering layu ketika cuaca panas terik, amat rindu akan anaknya yang berada di luar negara, sungguh maju walaupun keadaan ekonomi tidak stabil. Unsur keterangan ini boleh terdiri daripada beberapa kata. Yang penting mesti ada kata sendi, okey? Mesti ada mesti ada apa? Kata sendi, kemudian ini juga kata sendi dan juga kata hubung ya. Mesti ada kata sendi dan kata hubung. Semua ini kata sendi dan kata hubung boleh kita gunakan. So kita boleh lihat unsur keterangan ini selepas kata sendi dan kata hubung itu boleh diikuti unsur keterangan ya. So kita lihat slide yang seterusnya. 4 jenis kata adjektif sebagaimana kita sedia maklum, seperti kata adjektif tentang cara, bandingan, hal, tujuan, kekerapan, terhadap, musabah dan juga waktu dan tempat. Ini ialah kata adjektif yang digolong dalam bentuk 9 keterangan. Ini keterangan kata adjektif, bukan jenis kata adjektif. Kata adjektif pun ada 9 jenis. Keterangan kata adjektif pun ada 9 jenis. Jenis pertama dengan cara. Contoh sayur-sayuran yang subur dengan baja organik itu dari Cameron Highlands. Nampak? Subur dengan baja organik. Okey, ini unsur adjektif juga. Dan subur dengan baja organik ialah frasa adjektif. Pandai dengan pelaburan tambahan. Peniaga yang semakin maju dengan pelaburan tambahan itu menantu ketua kampung kami. Hidayah memaklumkan bahawa ibunya sihat dengan pengambilan ubah herba tradisional. Lantai rumah Maksum semakin bersih dengan penggunaan pencuci baharu tersebut. Okey, so kita gunakan unsur keterangan yang memanfaatkan kata sendi nama untuk menjelaskan ayat itu ya.
Ini biasanya untuk ayat yang berbentuk yang lebih jelas dan juga matang lah. Keterangan bandingan kita gunakan seperti bagai ibarat Ali Gusti yang bengis seperti singa lapar itu dari Bhutan. Wajah wanita yang cantik bak bulan purnama pemenang Menara Kuala Lumpur yang berdiri megah ini menjadi kebanggaan. Okey, di sini menjadi ialah kata kerja tak transitif. Okey, menjadi di sinilah kata kerja tak transitif ya. Baik. Kita lihat di sini. Wajah wanita yang cantik bab bulan purnama pemenang peraduan Ratu Cantik. Usutan Melayu dihiburkan oleh penyanyi yang suaranya sangat merdu bagai buluh perindu. Buah limau di kebun Haji Daud manis sungguh ibarat gula. Okey, itu cara kita terangkan perbandingan. Yang ketiga, keadaan atau hal, contohnya takut akan anjing garang, cemerlang pada setiap peperiksaan, pandai dalam mata pelajaran sains, sibuk dengan urusan pentadbiran. Kalau murid kita tulis, saya takut dengan guru yang garang. Boleh tak? Takut dengan guru yang garang, takut akan guru yang garang. Boleh tak? Kedua-duanya boleh diterima. Okey, kedua-duanya boleh diterima ya. So jangan salah anggap kerana dengan juga ataupun pada juga boleh menerima unsur adjektif, akan juga boleh menerima unsur adjektif, okey, dan juga frasa-frasa sendi yang lainnya. So kita harus berhati-hati. Takut akan, okey, takut pada juga boleh terima. Next, berbentuk tujuan contohnya. Kita biasanya guna demi lah, demi untuk bagi kan. Makanan berkhasiat demi kesihatan keluarga, hendaklah bahan makanan yang bermutu. Maka makanan berkhasiat demi kesihatan keluarga subjek, hendaklah daripada frasa sendi nama. Bilik darjah subjek, haruslah bersih, frasa adjektif, predikat dan tersusun kemas. Syarikat itu subjek, memastikan pemandu basnya sentiasa waspada, itu frasa kerja, memastikan pemandu ya. Yang ini subjek, pakaian seragam baharu untuk pasukan pengangkap sekolah. Pakaian seragam baharu ialah frasa nama. Okey, ini yang boleh saya kongsikan. Mari kita lihat seterusnya. Keterangan kekerapan. Ini bermakna dia gunakan perkataan unsur selalu, sejenak, sentiasa atau seketika. Ada 4 unsur ini boleh kita gunakan. Wanita itu sakit selalu. Wanita yang sakit selalu itu di Wat Bunga Raya. Kalau saya tulis wanita yang selalu sakit itu, boleh tak? Boleh juga. Okey ya, selalu boleh hadir sebagai unsur adverba di hadapan atau di belakang kata kerja. Sentiasa juga begitu. Okey ya. Baik, contoh yang ketiga, pemuda itu telah menghadapi pelbagai dugaan namun beliau ceria sentiasa atau sentiasa ceria. Boleh terima. Sentiasa dan senantiasa sama maksudnya. Okey, jangan bimbang, kedua-duanya boleh kita gunakan. Keterangan penyambut perasaan. Tengok patuh kepada majikan. Ini penyambut perasaannya, rindu akan anaknya, setia terhadap rajanya, cinta akan negara. Okey? So kalau murid kita tulis cinta kepada negara, boleh terima tak? Sebenarnya masih boleh terima, tetapi yang lebih tepat ialah cinta akan negara. Okey ya, masih boleh terima dan tidak ada unsur kesilapan dalam soalan, dalam karangan terutamanya boleh terima. Cinta kepada negara, setia ataupun cinta terhadap negara, cinta terhadap raja di negara itu boleh diterima juga. Okey, musabab. Musabab bermakna sebab lah. Okey, contohnya kita gunakan kerana atau sebab atau oleh sebab dan sebagainya. Kawasan yang rosak kerana hujan lebat itu ia di daerah pedalaman negeri tersebut. Haliza bercemerlang dalam semua peralatan pelajaran sebab dia tekun belajar. Banyak guru beranggapan bahawa sebab tidak boleh menjadi kata hubung. Padahal sebab dan kerana sama maksudnya. Ingat ya, sebab dan kerana sama maksudnya. Sebab boleh berfungsi sebagai kata nama iaitu punca atau faktor. Sebab juga boleh berfungsi sebagai kata hubung iaitu kerana. Okey, kata hubung iaitu kerana. So apabila cikgu menggubal soalan, cikgu jangan buat soalan yang salah. Okey, contohnya sebab tukar kepada oleh sebab lah, atau kalau oleh kerana tukar kepada oleh sebab, saya terima. Okey ya. Kalau oleh kerana tukar kepada oleh sebab, yang itu lebih tepat.
Kemudian, menerangkan masa sesuatu perbuatan atau kejadian. Contohnya, cergas pada usia muda, gembira sejak mendapat berita, pandai dalam semua mata pelajaran, lewat hingga 2 jam. Okay? So, ketua pengarah di kementerian itu cukup cergas lagi bijaksana pada usia mudanya. Kita boleh lihat di sini, ayat-ayat itu dibina begitu begitu gramatis dan menjelaskan maksud. Okay? Ibunya berasa gembira sejak mendapat berita bahawa anaknya akan pulang berhari raya dengannya. Subjek ialah ibunya. Predikat berasa gembira. Walaupun gembira ada di belakang tetapi di depannya berasa. Maka di sini pola ayat ialah FNFK. Jangan buat kesilapan ya. Apabila ada berasa gembira, banyak yang tulis FA. Kerana imbuhan semuanya membawa maksud frasa kerja. Okey, ketua pengarah di kementerian itu frasa nama. Cukup cergas, ini frasa adjektif, maka FNFA. Osman, subjek, pelajar cemerlang, predikat ya, kerana pandai dalam semua mata pelajaran. Berita tentang kematian saudaranya itu subjek daripada bapanya tetapi lewat hingga 2 jam, frasa sendi daripada bapanya. Okey ya. Kita keterangan tempat contohnya. Bunyi kuat daripada kilang papan di pinggir jalan. Kenapa saya guna daripada? Daripada inilah sumber kedatangan bunyi tersebut. Bukanlah tempat kedatangan bunyi itu ya. Kita menceritakan sumber. Apabila menceritakan sumber mesti gunakan daripada. Contoh, surat daripada sekolah itu belum saya terima. Bukan surat dari sekolah. Kenapa surat dari sekolah itu salah? Sebab sekolah bukan manusia yang boleh menulis surat. Okey, sekolah ialah pihak, organisasi. Maka sekolah ialah, kalau sekolah kita kata bangunan. Bangunan tu dia tak ada tangan, dia hanya ada tiang yang tak boleh menulis surat. Yang menulis surat ialah organisasi dalam sekolah yang menulis surat. Oleh sebab itu, surat daripada sekolah belum saya terima, bukan surat dari sekolah. Okey ya. Alright. Kalau saya kata pulang dari sekolah, itu betul. Kerana pulang tu bergerak, ada unsur perjalanan, maka kita menceritakan arah. Okey? Itu menceritakan arah pulang dari sekolah. Okey, sakit kanak-kanak yang sedang menangis itu sakit pada lututnya. Kanak-kanak subjek sedang menangis itu frasa kerja. Buah yang masam di bahagian hujungnya subjek ialah buah nanas, ialah frasa nama. Bunyi dentupan yang kuat itu di selekor dentupan yang kuat di selekor tajam itu frasa nama didengar typing error nanti saya betulkan, didengar oleh penduduk kampung kami. Okey ya. Keterangan adjektif dengan komplimen. Okey, yang ini begitu agak tinggi arasnya. Cikgu kena harus tahu bahawa yang ini juga merupakan biasanya menggunakan kata adjektif jenis panca indera. Okey, kata adjektif jantar panca indera boleh menerima ayat komplimen. Contoh, ibu tua itu tetap percaya bahawa anaknya masih hidup. Kita hendaklah faham bahawa sifat sabar itu dari sebahagian daripada iman. Rakyat harus sedar bahawa pembangunan negara masih diteruskan. Subjeknya ialah ibu tua itu, predikat tetap percaya. Maka FNFA. Kita subjek hendaklah faham frasana adjektif juga. Rakyat subjek harus sedar frasa adjektif juga. Pemain-pemain itu subjek sangat yakin frasa adjektif. Semua ini menerangkan frasa adjektif panca indera, okey, ataupun frasa adjektif perasaan. Kesimpulannya, frasa adjektif sebagai predikat boleh hadir daripada unsur-unsur yang berikut ada banyak ya yang perlu kita ketahui. Contohnya, kita lihat di sini ya, boleh kata bantu dengan kata penguat, dengan kata adjektif, dengan kata penguat dan unsur keterangan dan ayat komplimen boleh hadir. Pertama, jika dua kata hadir berturut-turutan, maka dia tak boleh digugurkan ya. Makna kedua-duanya tak boleh digugurkan. Contoh tinggi rendah, baik buruk, kecil besar. Kalau tinggi saja dan rendah saja berbeza makna. Okey ya. Sebaliknya jika unsur adjektif kedua membawa maksud yang keserasian, maka boleh digugurkan. Contoh riang gembira. Murid itu riang gembira. Murid itu riang. Murid itu gembira. Masih sama. Okey ya, tetapi yang di atas tinggi rendah bangunan itu diukur oleh jurutera, tinggi rendah. Nampak? Baik buruk anak-anak harus kita terima, betul? Kita tak boleh kata baik anak-anak harus kita terima, buruk anak-anak harus kita terima, tak boleh. So yang ada unsur yang membawa maksud berlainan tidak boleh digugurkan, tetapi membawa unsur persamaan boleh
gugurkan. Okey, hitam legam atau gemuk gedempul. Lelaki yang gedempul itu guru saya. Lelaki yang gemuk itu guru saya. Kedua-dua ayat itu masih betul. Alright, next. Binaan pertama, kata bantu dengan kata adjektif sebagaimana kita buat ulang kaji. Okey, kata makna dengan kata adjektif seperti masih kuat, sudah kurus, belum sihat, mahu cerdik, telah geringlah basi istana, bermakna sakit. Binaan kedua, kata penguat dengan kata adjektif. Sungguh cantik, amat dalam, lebih baik, paling tinggi, agak kecil. Binaan ketiga, kata bantu dengan kata penguat dengan kata adjektif. Kata adjektif boleh dibina dengan begitu. Masih agak kecil, belum terlalu seliwat, mahu benar pandai. Okey, masih terlalu banyak, sungguh sudah amat jelas. Okey, ini boleh ada dalam. Kemudian adjektif dengan kata penguat, besar sekali, cantik sekali, baik benar, banyak sungguh, panjang sangat. Okey, kata adjektif dengan kata penguat. Yang kelima, bantu, adjektif penguat. Contoh, masih awal sangat. Okey, kemudian sudah baik sungguh, belum masak benar, mahu pandai sekali, sudah tua betul. Binaan yang kelima, keenam, kata penguat dengan kata adjektif dengan kata penguat. Amat cantik sekali, betul. Ini selalu berguru-guru kata salah. Sepatutnya kedua-duanya boleh diterima. Ingat, kata penguat boleh hadir dan kesemua ini membentuk kata penguat darjah penghabisan. Ingat ya, kata penguat darjah penghabisan ada 6 jenis, nanti kita bincangkan. Sangat indah sekali, sungguh tinggi sekali, sungguh indah nian, sungguh permainian. Ketika unsur-unsur ini masih boleh diterima. Okey, jangan buat kesilapan pula sewaktu kita menyampaikan ilmu. Semua ini ada dalam tata bahasa Dewan ya. Kemudian binaan 7, kata penguat dengan kata adjektif dengan unsur keterangan. Sebagaimana saya terangkan tadi, sangat manis pada bahagian pangkalnya, sungguh cantik, sungguh cinta akan tanah airnya, sangat sibuk dengan pekerjaan, amat malas oleh sebab kejemuan, sungguh halus ibarat sutera. Binaan yang ke-8, kata penguat dengan kata adjektif dan ayat komplimen. Sebagaimana saya beritahu tadi, sungguh yakin bahawa mereka telah tiba, amat percaya bahawa murid itu pernah datang, sangat sedar bahawa kita masih lemah, amat insaf bahawa kelemahannya menyebabkan kekalahan itu, agak ragu bahawa berita itu benar. Yang ke-9, kata adjektif dengan kata penguat dan kata ayat komplimen. Sedar sungguh bahawa persiapannya tidak mencukupi. Percaya benar bahawa anaknya telah berjaya. Yakin betul bahawa pasukannya akan menang. Insaf benar bahawa kelemahannya menyebabkan kekalahan itu. Percaya sungguh bahawa ayahnya akan pulang. Dan yang ke-10, kata bantu dengan kata adjektif dan kata adjektif. Masih riang gembira, tetap gagah berani, sudah besar panjang, pasti letih lesu, pasti gemuk gedempul, semua itu boleh kita gunakan dalam binaan frasa adjektif. Baik, kita lihat di sini ada satu peringatan yang ingin saya beritahu. Ingatlah bahawa frasa adjektif yang terdiri daripada 2 kata adjektif boleh didahului oleh kata bantu, tetapi tidak boleh disertai kata penguat. Contohnya, masih amat riang gembira, tetap sangat gagah berani, sudah besar panjang sungguh, pasti terlalu letih lesu, pasti amat gemuk gedempul. Okey ya. So apabila kata adjektif yang diikuti 2, sebab apa? Riang gembira, gagah berani, panjang sungguh, letih lesu, unsur gedempul, ada unsur yang membentuk jamak. Oleh sebab itu tata bahasa Dewan menetapkan bahawa tidak boleh disertai kata penguat. Okey, tidak boleh disertai oleh kata penguat. Saya akan hantar slide ini kepada cikgu. Cikgu boleh simpan nanti, jangan bimbang. Perkataan yang berawalan se tidak boleh disertai oleh kata sendi seperti atau dengan. Ini penting ya. Dia sehebat seperti abangnya. Salah. Dia sehebat abangnya dalam perlawanan. Okey, atau dia hebat seperti abangnya dalam perlawanan hoki. Tulisannya secantik dengan tulisan gurunya. Salah. Tulisannya secantik tulisan guru. Tulisannya cantik seperti tulisan guru. Nampak? Tulisannya cantik seperti tulisan guru. Tulisannya secantik tulisan guru. Jangan tulis secantik dengan. Tak boleh. Okey, kerana secantik sudah membawa maksud dengan. Ada unsur kelewahan yang berlaku dalam ayat yang perlu kita kuasai. Baik, kita lihat uji bahasa pertama.
Okey, kita lihat uji bahasa pertama. Kita ada masa lebih kurang 5 minit lagi. Nyatakan sama ada ayat di bawah betul atau salah dari segi penggunaan frasa adjektif. Chef dari Jepun itu sangat amat fasih bercakap dalam bahasa Melayu. Betul atau salah? Okey. Ada yang kata salah. Ada cuba beritahu saya kenapa salah. Mesti ada sebab. Kenapa salah? Okey, kalau boleh cikgu keluarkan audio, kita bincang sama-sama kenapa cikgu kata salah. Saya nak tahu juga kenapa salah dan kenapa betul. Betul ke? Salah ke? Apa sebabnya? Boleh seseorang itu boleh tak sesiapa cuba berkomunikasi di sini? Kita sebagai guru kita harus berkomunikasi. Okey, pembelajaran dua hala. Okey ya. Ada yang kata salah, ada yang kata salah. Okey, ada 2-3 orang dia beritahu saya salah. Cikgu Azura, silakan Cikgu Azura beritahu saya kenapa salah? Saya rasalah. Ya, rasa-rasanya apa ya? Okey, sangat amat fasih. Sangat kata penguat bebas, amat juga kata penguat. Jadi kata penguat tak boleh, kita sudah campur kata adjektif, jadi tak boleh 2 kali kan. Oh, tak boleh 2 kali ya? Okey, ada lagi nak cuba? Tak ada? Okey, sebenarnya saya nak beritahu kamu semua, 2 unsur penguat boleh juga hadir berderetan sebelum kata adjektif. Contohnya, sungguh amat merdu, sangat kurang sopan, terlalu amat pedih, seperti yang terdapat dalam yang berikutnya. Suaranya sungguh amat merdu, nampak tak? Perangainya sangat kurang sopan. Bisanya terlalu amat pedih. Sebenarnya boleh kita gunakan. Okey ya. Boleh sebenarnya ada dalam mana? Dalam Tata Bahasa Dewan halaman 411, cikgu boleh rujuk. Ini antara penetapan dalam Tata Bahasa Dewan dan kebanyakan guru membuat kesilapan ini sewaktu menggubal soalan. Kesilapan-kesilapan inilah yang sebenarnya menjatuhkan standard bahasa dan juga kualiti dalam kertas peperiksaan nanti. Cikgu harus berhati-hati sewaktu cikgu menguji murid. Apakah yang perlu kita uji dalam pentaksiran? Kita uji apa? 3 perkara. Pertama, kita uji dari segi kata penguat berunsur perbandingan, iaitu secantik dengan, itu salah, kita boleh uji yang itu. Okey. Yang kedua, kita uji berkaitan dengan kata penguat sama ada di depan ataupun di penguat depan atau penguat belakang, okey, di awalan dan hujung. Satu lagi yang boleh diuji ialah kata penguat darjah penghabisan. Okey, terima kasih Cikgu Azura kerana sudi sama-sama kita belajar ya. Baik, kita lihat seterusnya. Hati wanita itu tersungguh sakit kerana memikirkan keadaan anaknya yang dibuli oleh kawan-kawan di sekolah. Sila jawab sama ada betul ataupun salah. Tersungguh sakit. Ada siapa-siapa nak cuba beritahu saya? Okey. Salah. Kenapa salah? Saya nak dengar kenapa salah. Kalau salah mesti ada sebab. Boleh tak beritahu saya apa sebabnya? Okey. Boleh tak beritahu saya? Silakan. Ya cikgu, sila beritahu saya kenapa salah. Tahu ayat tapi Okey, ada nak beritahu saya kenapa salah? Okey, ada. Okey, saya kongsikanlah jawapannya, memanglah salah. Okey, kerana kata adjektif, kata penguat darjah penghabisan ada 6 jenis. Okey, mengikut halaman 245 Tata Bahasa Dewan, kata adjektif, kata penguat darjah penghabisan yang pertama ialah se dengan kata adjektif dengan gandaan kata nama. Contoh, secantik-cantik bidadari. Sepandai-pandai tupai melompat. Itu ialah kata penguat darjah penghabisan. Terpandai, paling pandai, pandai sekali. Semua itu darjah penghabisan. Dan kalau nak guna ter, amat dan ter sangat sahaja. Okey, tersungguh salah. Maka tersungguh di sini
Tak betul, mesti teramat atau tersangat sahaja. Okey, dan diikuti kata adjektif. Amat atau sungguh atau sangat boleh diikuti kata adjektif dan diikuti sekali. Contoh, amat cantik sekali sama maksud dengan sungguh cantik sekali, sama maksud dengan sangat cantik sekali. Okey cikgu, terima kasih kerana sudi sudi mendengar apa-apa yang ingin saya sampaikan dalam masa 45 minit ini. Memang saya ada masa 45 minit sahaja. Nanti saya akan kongsikan bahan-bahan itu dalam grup junior dan senior dalam bentuk PDF. Cikgu-cikgu gunalah dalam PDPC nanti, dalam PDP guru. Kalau ada apa-apa soalan, cikgu boleh bertanya dalam grup itu, saya akan jawab mengikut kemampuan saya. Dan jika ada apa-apa kelemahan, maafkan saya. Dalam kelas yang seterusnya, saya akan masuk pada bahagian mungkin kesilapan kata sendi nama pula. Okey, kita masuk pada frasa sendi nama pula. Satu demi satu kita belajar. Sehari selembar benang, lama-lama pasti menjadi kain. Betul? Oleh sebab itu, sebagai guru bahasa, kita harus belajar satu demi satu. Lama-lama nak masuk. Okey, macam mana nak masuk tu? Sebenarnya banyak guru yang sudah memasuki grup itu, masih ramai ada di luar yang belum memasuki grup yang dibina oleh pihak Dongzong, iaitu grup bahasa Melayu untuk guru-guru di bawah Dongzong ya. Ada saya bahagikan kepada grup senior dan junior. Cikgu-cikgu haruslah orang kata hantar WhatsApp kepada saya, kemudian beritahu nama sekolah dan juga cikgu mengajar tahap senior atau junior supaya dapat saya masukkan cikgu dalam grup tersebut. Ini nombor telefon saya. Kemudian saya beritahu 012-209-9440. Cikgu menghantar mesej kepada saya, hantar WhatsApp kepada saya, berikan nama penuh, nama sekolah, kemudian kelas junior atau senior yang diajar, dan saya akan masukkan cikgu mengikut grup tersebutlah. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya bertumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, minggu depan kita jumpa lagi kalau ada jodoh. Okey? Sekian, terima kasih. Saya akan masuk pada bahagian kata frasa sendi, frasa nama, kemudian frasa kerja. Satu demi satu saya akan masuk supaya sama-sama kita belajar. Okey? Kalau ada lagi kelemahan dan juga apa-apa perkara yang ingin dibincangkan, kita boleh bincang dalam grup itu semula. Okey? Dan terima kasih. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye.